Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hadijah Johari bersama ahli kajian pengkaji yang lain iaitu Syamilah Shahabuddin dan Encik Ana Susastri akan membentangkan kajian bertajuk motif fungsional penglibatan sukarelawan kajian meta-analisis. Okey, saya dari Pusat Pengajian Umum Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, UNISYAM, Kuala Ketil, Kedah, insya-Allah. Okey, so untuk perbincangan lanjut saya akan fokuskan kepada beberapa perkara, iaitu pertamanya berkaitan dengan abstrak, sikit kajian yang dijalankan untuk memperincikan dapatan kajian terpilih berkaitan penglibatan motif sukarelawan di Malaysia berkaitan dengan kesukarelawan. Okay, kemudiannya bahagian pengenalan kita mengambil kira pandangan oleh Cleary pada 1998 yang mengatakan bahawa seseorang berminat dengan aktiviti kesukarelawan atas faktor teori yang dikemukakan dalam teori fungsional. Okay, dan kemudiannya sikit latar belakang kajian bergerak berdasarkan kenyataan oleh Amir Ahmad pada 2020 mendapati bahawa tahap kesukarelawan belia Malaysia belum cukup baik, dan ini juga disokong oleh kajian yang didapati oleh Institusi Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia YARIS yang berdasarkan soal selidik mereka mendapati hanya 60.93% sahaja belia Malaysia terlibat dengan aktiviti kesukarelawan. Tujuan kajian ini akan berfokus kepada 3 perkara penting, dan kemudiannya hasil dapatan kajian didapati bahawa dari aspek metodologi kebanyakan kajian berkaitan dengan motif fungsional ini mengambil kira berkaitan dengan kajian dengan kaedah kajian kuantitatif dan kualitatif, dan juga dapatan kajian mendapati motif fungsional utama ialah dari aspek nilai, dan kemudiannya pada tahap sudut dari tahap kepuasan kebanyakannya berada pada tahap sederhana rendah. Okay, dan sedikit berdasarkan fokus kajian tadi, kita pergi kepada bahagian abstrak. Sefahamnya ialah motif merupakan salah satu cabang perbincangan aktiviti kesukarelawan yang khusus dalam pengurusan berkaitan dengan kesukarelawan. Kemudiannya motif ini menjurus ke arah menjaga, akhirnya nanti kita dapat lihat motif ini menjaga kebajikan dan menjadikan kemanjadian sukarelawan. Kajian ini dijalankan bagi memperincikan dapatan-dapatan kajian lepas, terutamanya yang berkaitan dengan motif fungsional di Malaysia umumnya, dan kajian ini menggunakan kaedah meta-analisis dan memperincikan lebih kurang ada 15 kajian lepas berkaitan dengan motif fungsional tersebut, dan dengan syarat dan kriteria tertentu, antaranya berkaitan dengan tempoh durasi masa kita mengambil kira ialah 10 tahun terdahulu, dan dari sumber-sumber yang diyakini berkaitan dengan kesukarelawan. Dan secara keseluruhan dapatan menunjukkan masih banyak perkara-perkara yang perlu diberi perhatian berkaitan dengan kesukarelawan, antaranya ialah tentang tahap penghayatan, dan keduanya ialah berkaitan dengan tahap kepuasan. So kita harapkan nanti hasil kajian ini boleh membantu penyelidik akan datang melakukan kajian-kajian lanjutan, insya-Allah. Okey. So bahagian pengenalan, umumnya kita pergi berdasarkan pandangan oleh Azizan pada 2003 mengatakan bahawa aktiviti sukarelawan ini melihat kepada tindakan seseorang memberikan bantuan dari sama ada tenaga, keuangan dan sebagainya tanpa ganjaran dan faedah tertentu secara peribadi, dan umumnya ialah dijalankan secara percuma. Okay, dan walau bagaimanapun akhir-akhir ini kita dapati ada ungkapan sinis mengatakan berkaitan dengan kesukarelawan ini, iaitu sindrom 6T, dan berdasarkan laporan oleh Saifuddin Abdullah pada 2001 mengatakan sindrom 6T itu melibatkan topi, t-shirt, teh, tambang, tetamu dan juga televisyen. Walau bagaimanapun hakikatnya sindrom 6T ni sebenarnya bergantung kepada motif penglibatan
seseorang dalam aktiviti kesukarelawan itu sendiri. Dan hal ini disokong oleh kenyataan Barbara menyatakan bahawa nilai positiflah yang menentukan seseorang itu keterlibatan seseorang itu dalam aktiviti kesukarelawan. Dan menurut Clary pada 1998, pengalaman positif itu sebenarnya akhirnya nanti akan membantu para sukarelawan itu terlibat dengan aktiviti pada masa akan datang. Dan secara tidak langsung, menurut Kamus Dewan, sukarelawan ini sebenarnya individu yang memiliki hati yang paling mulia dan tabiat mulia, atas kapasiti mengatakan bahawa mereka menjalankan tugasan-tugasan itu secara sukarela tanpa ada paksaan, dan yang paling penting tidak memikirkan tentang ganjaran. So itu sedikit pengenalan gerak kerja kajian ini berlaku. Okay, seterusnya kita tengok pada bahagian latar belakang kajian. Dia bermula dengan kenyataan oleh Amir Ahmad pada 2020 yang mendapati tahap kesukarelaan belia Malaysia berada pada tahap yang belum cukup baik. Dan ini juga disokong dengan kenyataan hasil dapatan Yaris yang membuat kajian mendapati hanya 60.93% sahaja belia Malaysia terlibat dengan aktiviti kesukarelawan. Walau bagaimanapun angka ini sebenarnya boleh kita manipulasikan berdasarkan kapasiti belia yang ada di Malaysia, terutamanya yang pada had umur 19 hingga 24 tahun, yang majoritinya pada tahap ini kita lihat ialah golongan mahasiswa. Ini dapatan kajian Jabatan Perangkaan Malaysia pada 2017. Dan secara tidak langsung gerak kerja ini dia akan membantu meningkatkan penarafan Malaysia pada peringkat antarabangsa, seperti kajian yang dibuat oleh World Giving Index pada 2019 yang mendapati pada ketika itu Malaysia hanya berada pada tahap tangga ke-30, berbeza dengan negara-negara serantau kita, iaitu Indonesia pada tahap tangga ke-10 dan juga Myanmar pada tangga yang kedua. So secara tak langsung sebenarnya keadaan ini memberi gambaran betapa pentingnya tindakan sewajarnya perlu diambil, terutama sekali oleh individu tertentu, kita merujuk kepada juga pihak pentadbir dan juga pihak pengurusan universiti dan sebagainya. Dan tindakan ini juga telah diambil pada peringkat awalnya oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan menganjurkan Tahun Sukarelawan Negara sejak 2009, dan gerakan ini juga telah dilanjutkan di peringkat IPTA apabila terbentuknya Yayasan Sukarelawan Siswa YSS. Walau bagaimanapun keterbukaan penyertaan itu kita harapkan berlaku, sebab tidak hanya memilih wakil-wakil universiti sahaja yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Itu latar belakang kajian yang mendorong kepada penyelidikan ini berjalan pada masa akan datang dan diteruskan lagi pada kajian-kajian yang lanjutan selainnya. Okey, tujuan kajian ini kita akan lihat kepada 3 tujuan, iaitu pertamanya untuk melihat apakah metodologi yang digunakan dalam kajian berkaitan multifungsional. Kemudiannya kita akan lihat apakah lokasi kajian-kajian yang dilakukan dan apakah dapatan utama kajian-kajian yang berkaitan dengan multifungsional itu berlaku. Okey, dari sudut metodologi kita faham kajian ini menggunakan kaedah bentuk meta analisis, iaitu dengan mengenal pasti, meneroka dan menyahkut kajian-kajian lepas, dan kita gunakan data pangkalan data di Malaysia umumnya melalui Google Scholar, Google dan carian dengan kata kunci kesukarelawan dan multifungsional. Dan ada beberapa kaedah yang kita guna pakai, iaitu melihat piawaian tertentu, antaranya ialah tentang
kajian dalam aspek, pengurusan transformasi kesukarelawan saja dan kemudiannya mengkaji maklumat yang terkumpul dan pada masa yang sama kita menetapkan, jeda masa, artikel tersebut lebih kurang 10 tahun terdahulu. Dan akhirnya, didapati ada 15, artikel lengkap yang kita boleh kenal pasti berkaitan dengan, kajian yang dijalankan. Okey, dan hasil kajian yang pertama kita dapati metodologi yang digunakan dalam kajian-kajian berkaitan multifungsional ini dari aspek kuantitatif ada 8 frekuensi kekerapan, manakala dari aspek kualitatif ada 7 dan juga dari mood campuran. Walau bagaimanapun tidak ada kajian yang dilakukan berdasarkan mood campuran. Hakikatnya kita tahu, um, kajian berdasarkan mood campuran ini wajar kita, aplikasikan pada kajian-kajian akan datang sebab dia memberikan impak dapatan yang lebih jitu, sebab dia ada gabungan kajian kan, kaedah kajian secara soal sidik dan juga kita boleh dapat melalui temu bual. So dan itu, disokong oleh kenyataan oleh, Clarewell dan juga Shima dan juga Kamarudin melalui kajian-kajian mereka yang mengatakan, lebih baik, sesuatu kajian pendidikan itu menggunakan kaedah campuran. Okey, seterusnya menjawab persoalan kajian yang kedua iaitu tujuan yang kedua iaitu apakah lokasi kajian berkaitan multifungsional kesukarelawan. Kita dapati ada 4 lah, okey, iaitu felda, sekolah, institusi pengajian tinggi dan juga taman perumahan. Yang masing-masingnya, dapatan menunjukkan ada satu kajian dilakukan di felda, sekolah dan juga kaedah kepustakaan. Manakala ada 6 kekerapan yang dilakukan berdasarkan lokasi, IPTA iaitu Institut Pengajian Tinggi dan juga taman perubahan ataupun komuniti. Dan menurut Bogan, kenapa kita perlu menetapkan lokasi, kajian dilakukan pada peringkat awal untuk memudahkan pengkaji untuk turut serta dalam kajian-kajian lapangan yang mereka buat. Okey, seterusnya kita dapati berkaitan dengan, apakah dapatan utama kajian berkaitan multifungsional. Secara ringkasnya dan secara umumnya ada, 3 yang awal ini kita dapati, kajian oleh Tajuh Arifin, Wan Azri dan juga Fauzia Ibrahim mendapati aspek nilai merupakan, motif utama, keterlibatan sukarelawan dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Okey, begitu juga, oleh Azlina, Siti Nadrah dan juga Wan Azri, kemudiannya oleh Hadijah, Tuan Pah, Rokiah, dan juga Wahidah, juga Yusri Ibrahim, Hadijah, Nur Hafizah, Nurin dan juga Christina yang menjalankan kajian-kajian berkaitan dengan multifungsional tersebut. Juga, secara keseluruhannya, berdasarkan multifungsional penglibatan sukarelawan didapati 7 kajian menggunakan soal, selidik, inventory, function, inventory, function inventory, ada VFI dengan 6 faktor motivasi kesukarelawan dan hasil kebanyakannya mendapati, motif nilai seperti kajian oleh Hadijah, kemudiannya oleh dapatan Wan Asri pun sebegitu juga mendapati motif nilai menjadi, perkara dominan keterlibatan sukarelawan dalam aktiviti kesukarelawan. Walau bagaimanapun, ada satu kajian mendapati, dapatannya berbeza, oleh Azlina Muhammad Khair yang mendapati bukan motif nilai yang menjadi, faktor keterlibatan, sukarelawan tetapi, motif pemahaman. Okey, dan diikuti oleh motif nilai juga motif sosial. Secara tidak langsung umumnya kita faham bahawa, perbezaan motif, fungsional yang wujud dalam diri sukarelawan itu sebenarnya, dipengaruhi oleh aktiviti situasi aktiviti kesukarelawan yang diikuti seperti saranan oleh Clary dan sebagainya tadi kan. Dia merujuk kepada, pengalaman positif, keterlibatan sukarelawan dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Okay, seterusnya kita dapat lihat dari sudut, perbezaan motif penglibatan sukarelawan mengikut gender. Hakikatnya, 2 kajian, tidak ada, tidak terdapat perbezaan ketara yang, menetapkan
mempengaruhi keterlibatan sukarelawan berdasarkan gender. Walau bagaimanapun ada kajian yang dibuat oleh Tajuh Arifin dan Nadrah pada 2013 mendapati terdapat perbezaan yang signifikan. Walau bagaimanapun hakikatnya keterlibatan seseorang sukarelawan dalam aktiviti kesukarelawan ini sebenarnya tidak dipengaruhi oleh faktor gender. Dan kita lihatlah bahawa sebenarnya keterlibatan itu seimbang dan tiada isu gender yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawan secara ketara. Dan bahagian C kita dapat lihat ialah berkaitan dengan tahap kepuasan kesukarelawan. Pada hakikatnya dapatan kajian oleh Hadijah pada 2021 mendapati hampir 98.8, kemudiannya Fauzat Ibrahim mendapati pada terdapat 89%. Walau bagaimanapun Wan Azri, Wan Aziz mendapati multifungsional hanya menyumbang takat 67 tahap kepuasan sukarelawan. Dan kita dapati sebenarnya perbezaan ketara tahap kepuasan tersebut wujud adalah berdasarkan kapasiti kepelbagaian aktiviti ataupun bentuk aktiviti yang dijalankan oleh sukarelawan itu sendiri mempengaruhi tahap kepuasan mereka. Dan sebagai cadangan, untuk memastikan semangat kesukarelawan ini mekar dalam majoriti rakyat Malaysia, beberapa saranan yang boleh diambil antaranya ialah saranan pentadbir melalui penggubalan dasar itu sendiri, penerapan ilmu kesukarelawan dalam silibus-silibus di sekolah ataupun institusi pengajian tinggi seperti apa yang berlaku di negara Eropah. Contohnya di Kanada sendiri hampir 40 jam kredit menetapkan masa untuk keterlibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan. Begitu juga saranan yang boleh dimainkan oleh golongan-golongan belia terutamanya mahasiswa untuk terlibat sama seperti dapatan oleh Azizan Sofia Amin pada 2017, menggalakkan aktiviti sukarelawan ini diceburi oleh golongan lelaki. Dan hakikatnya sebenarnya bukan saja pihak pentadbir, bukan saja rakyat Malaysia sendiri, tetapi sebenarnya juga boleh diambil peranan itu boleh dimainkan oleh pihak bertanggungjawab terutamanya bahagian pengurusan universiti untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan kesukarelawan. Itu seperti saranan yang dibuat oleh Wan Azri, Wan Aziz. Okay. So sebagai rumusan, kita dapati kajian ini menggunakan kajian meta-analisis, mendapati pola dan corak penyelidikan terkini berkaitan dengan motif-motif fungsional. Ini kebanyakannya menggunakan reka bentuk kajian tinjauan, dan ada juga kajian yang digunakan itu menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif dan juga menggunakan analisis inferensi yang menjadi pilihan keutamaan penyelidikan. Okay, dan walau bagaimanapun dapatan keseluruhan, hampir keseluruhan kajian mendapati motif fungsional yang paling dominan ialah dari aspek nilai dan diikuti oleh aspek pemahaman dan juga motif kerjaya. Sebagai input tambahan, hakikatnya tidak terdapat perbezaan motif fungsional kesukarelawan dari aspek gender, walau bagaimanapun antara isu-isu tertentu juga berkaitan dengan kesukarelawan ini, terutamanya berkaitan dengan kajian tentang tahap kepuasan dan juga tahap penghayatan kesukarelawan ini boleh dijadikan kajian-kajian lanjutan pada masa akan datang. So saya harap jadi kami harap kajian ini secara tidak langsung boleh membantu para penyelidik akan datang membuat kajian berkaitan dengan kesukarelawan dengan lebih aspek yang lebih luas. Selain daripada motif fungsional, boleh juga dikaji dari aspek-aspek yang lain pada masa akan datang. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.